Okay, baik, boleh so tadi kita dah buat kaedah purata bergerak. Okay, so jadi awak boleh cuba dengan soalan-soalan yang lain, tapi saya tak akan tunjuk satu-satu lah. Nanti saya akan bagi saja jawapan yang penuh di dalam grup Telegram. Saya nak tunjuk satu-satu nanti makan masa. Saya nak upload video ni pun nanti akan gunakan data yang banyak. Okay, so saya akan cut je lah. Okay, so seterusnya kita dah dapat kaedah purata bergerak. So biasanya soalan yang kedua adalah dia minta dapatkan indeks bermusim untuk penggal menggunakan model berdaya daraban. Okay, so dia minta indeks bermusim. So kita akan gunakan model berdaya pendaraban. Okay, so macam mana kita dapatkan indeks bermusim ni? Awak kena lukis balik jadual ni sebiji. Okay, awak kena lukis balik jadual ni sebiji macam ni. Okay, okay, so cuba kita lukiskan. Okay, so kotak ni okay, so pada kolom yang pertama, pada kotak yang pertama sama juga macam tadi. Okay, macam juga soalan kita yang sebelum ni, kotak yang paling kiri ni adalah pemboleh ubah yang tidak boleh berulang. Okay, dia biasanya dia tidak akan berulang. Yang mana satu? Yang paling kiri ni. Okay, so yang paling kiri pada kita punya jadual kaedah purata bergerak. So ni pemboleh ubah yang sama kita tuliskan di dalam indeks bermusim. Kotak paling kiri sekali, iaitu apa? Tahun. Okey, so tahun. Okey, so jadi tahun sebelah sini, yang sebelah atas adalah pemboleh ubah seterusnya. Apa dia? Kalau sini penggal, tulislah penggal. Kalau masa, tulis masa. So kita ada penggal. Okey, so untuk soalan contoh ni kita tengok balik soalan contoh tadi contoh yang polis trafik ni. Yang gunakan jawapan yang awak dah kira, yang kita dah kira tadi ni. Okey, so tengok balik jawapan ni, yang dah kira ni. Okey, so nanti kita akan salin balik di dalam jadual indeks bermusim. Okey, so ada berapa banyak penggal? Tengok pada soalan tu. Kita ada 4. So kita bahagikan kepada 4. Okey, nombor kedua, ketiga, keempat. Bagikan kepada 4. Okey. Tak payahlah jimat-jimat kertas, tak payahlah jimat-jimat ruang. Okey. Awak yang penting awak tulis jawapan dengan betul. Tulis nilai dengan betul. Okey, jangan sampai nilai pun ditulis dengan salah. Okey, so kita ada penggal pertama. Okey, penggal kedua, penggal ketiga dan penggal keempat. Awak nak tulis nombor pun boleh. 1, 2, 3, 4 boleh, tak ada masalah. Okey, so tahun yang pertama adalah pada tahun 2011. Okey, kemudian seterusnya 2012. Okey, lagi 2013. Nak selang boleh, tak selang pun tak apa. Pada saya selang lebih dapat kemas. Okay, sebab nanti dekat sini dia akan dipenuhi dengan data. Kalau rapat-rapat nanti awak sendiri pun pening. Okay, so selepas tulis 4 tahun ni, kita gariskan. Okay, so apa yang kita nak tulis dekat dalam kotak ni? Dalam kotak yang kosong ni, apa yang kita nak tulis? 4 ni. Kita tulis nilai variasi. Nilai variasi yang kita dapat tadi dekat sini ni, nilai variasi ujung sekali ni, kita salin balik di dalam kotak. Okey, so macam mana cara kita nak tulis nilai dia? Okey, so kita tengok variasi yang pertama. 63.2219. Okey, 63.2219. Ini adalah variasi bagi penggal ketiga tahun 2011. Okay, penggal ketiga tahun 2011. So 63 ni nak tulis kat mana? Penggal ketiga 2011. Penggal ketiga tahun 2011. Tengok ni bercantum di mana? Di sini. So perlu tulis pada kotak sini. 63.2219. 2219. Okey, nampak biasanya kita akan dua kotak yang terawal ni ataupun satu kotak terawal biasanya kita akan kosongkan. Sebab tadi kita dah buat proses pelicinan. Daripada data banyak ni kita licinkan jadi berapa saja nilai trend. Okey. Okey, kemudian penggal keempat tahun 2011. So kita tengok penggal keempat tahun 2011. Okey, variasi dia mana? Ni 91.0180.
91.0180. Okey, seterusnya penggal. Okey, seterusnya adalah penggal pertama. Okey, penggal 159, penggal pertama tahun 2012. Penggal pertama tahun 2012. So nilai yang kita tulis adalah 159.5092. Okey, teruskan sama juga. Penggal kedua 2012. Okey, so tuliskan berapa nilai dia. Okey. Okay, jadi so ni nilai yang saya dapat saya salin balik ni daripada belakang ni. Okey, salin balik pun jangan salin membabi buta. Kena ikut tulis dekat kotak yang sepatutnya. Okey, kemudian selepas kita tulis dia punya data ni, okey, nilai variasi, kita akan teruskan dengan nampak ni, simbol apa ni? Hasil tambah. So kita perlu tulis hasil tambah. Hasil tambah apa? Hasil tambah bagi setiap kolom ni. Bagi setiap kolom ni kita tambahkan. Okey, contoh yang pertama, kolom pertama ni pada penggal yang pertama, variasi jumlah variasi yang kita dapat adalah 159.5092 tambah 164 tambah 164.0449. Okey, so jawapannya adalah 323.54. Sorry. Silap So 323.5541. Okey, tambahkan yang seterusnya. Okey, 78.2875 tambah 81.9407. So 160.2282. Tulis dekat sini, dekat baris apa ni, hasil tambah. Okey, seterusnya 63.2219 tambah 72.2892 5.5111. Ni yang bahaya sikit ni. Okay, nampak tak kesan dia? Kalau awak salah dekat hujung ni, hujung ni kalau awak salah jawapan awak dekat sini. Okey, so hati-hati jangan sampai salah. 0.0180 tambah 0.9249. Okey, sentiasa kira dua kali. 9429. Okey, so cuba cek jawapan. 3323. Okey. Okey, so jawapan saya semua betul lah. Okey. Kemudian, saya tengok dalam bahagian baris, selepas hasil tambah kita perlu tulis apa? Hasil tambah kita perlu tulis X bar. Ingat tak dulu kita belajar X bar ni apa? X bar ini adalah purata. Okey, so tulis sini simbol dia X bar. Okey, purata dia macam dapatkan purata 333.5541 ni kita bahagikan dengan tengok dalam satu penggal ada berapa banyak variasi. Ada 2 kan? So jadi nilai hasil tambah ni kita bahagikan dengan 2. Okey. 323.5541 bahagi dengan 2. Kenapa kita bahagikan dengan 2? Sebab dalam penggal yang pertama ni kita ada 2 nilai variasi. Bagi dengan 2. So, ambil berapa titik perubahan? Sama. Ambil 4. Bundakan betul-betul. 161.7771. Kan? 05 kan? Bundakan jadi 1. Okey, yang kedua. 160.2282 bahagikan dengan berapa? Ada 2 variasi pun bahagikan dengan 2. 80.1142. Okey? Okay, so jangan awak assume, jangan awak anggap bahawa semua nilai ni perlu dibahagikan dengan 2. Tak boleh sebab kadang-kadang ada kolom ni ada 2 nilai. Kolom ni ada 2, kadang-kadang ada kolom yang ada 3. Kalau ada 3 nilai variasi, nilai hasil tambah ni perlu bahagikan dengan 3. Okay, so tapi kebetulan untuk soalan yang ini, variasi bagi setiap penggal adalah 2. Maknanya hasil tambah ni semua kena bahagikan dengan 2. Okay. 0.5111 bahagi 2 67.7556. Okey. Mudahkan betul 171.9429. Okey, bahagikan dengan berapa? Ada 2 variasi, bahagi dengan 2. 85.9715. Okey.
Okey. Okey, sudah Okey, so kita dah dapat dia punya X bar. Okey, so kita gariskan. Okey, so selepas kita dapatkan dia punya nilai purata ataupun X bar, kita perlu cari apa? Kita perlu cari yang kita namakan sebagai faktor pembetulan. Okey, so faktor pembetulan. Okey. So kita perlu dapatkan dia punya faktor pembetulan. So macam mana kita dapatkan faktor pembetulan? Okey, so faktor pembetulan ni awak kena dapatkan dulu hasil tambah purata. Okey, kita dapatkan, nampak tak kat tepi ni? Hasil tambah purata. Okey, so seterusnya kita dapatkan hasil tambah X bar. Hasil tambah X bar. Okey, kenapa kita dapatkan hasil tambah X bar? Sebab nanti kita akan gunakan untuk kita dapatkan faktor pembetulan. Okey, so hasil tambah X bar yang mana satu? Tambahkan semua sekali X bar ni. So jawapan dia adalah hasil tambah. Okey, 161.777 tambah ni, so 395.6184. Okey, kira 2 kali. Jangan kira sekali je. Okey, so betul 395.6184 Okey, so kemudian baru kita dapatkan dia punya faktor pembetulan. Okey, macam mana kita nak dapatkan faktor pembetulan? Okey, faktor pembetulan adalah nilai so faktor pembetulan faktor adalah nilai jumlah bahagikan dengan nilai sebenar. Okey, so nilai jumlah ni apa? Nilai jumlah ni adalah sepatutnya pada setiap penggal ni, hasil X bar dia adalah pada setiap penggal ni sepatutnya purata dia adalah 100. Sepatutnya adalah 100. Tapi kita tengok ni ada berapa penggal? Ada 1, 2, 3, 4. So nilai jumlah dia adalah apa? 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100. So adalah 400. Kalau ada 5 penggal, so jadi 500 lah. 100, 100, 100, 100 tambah lagi 100. Tapi sebab ni cuma ada 4 penggal, so 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 jadi 400. Bahagi dengan nilai sebenar. Nilai sebenar adalah hasil tambah X bar yang kita kira tadi. 355.6184. So 400 bagi dengan 395.6184. Bahagi saja. So kita bagikan. Bagi 395.6184. 400 bagi 395.6184 sama dengan so nilai faktor pembetulan ni ada banyak kan titik perpuluhan dia. So ambil 4 saja. 1.011. Nampak tak? 1.0111075. So sepatutnya ambil 4 kosong ni kan. Ambil 4 saja. So kosong sebelah dia adalah 7. So kita bundakan akan jadi 1.0111. Okey, so ni adalah nilai faktor pembetulan. Okey. Ni kemudian kita gariskan. Belum settle lagi, banyak nak kira ni nak meramalkan ni awak ingat saya saja ke pakai ramal-ramal macam tu? No, kita ada cara. Kita ada teknik. So seterusnya kita dapatkan yang kita panggil sebagai indeks bermusim. Yang kita nak kira daripada tadi tu, ni barulah ni jawapan dia ni. Soalan minta apa? Dapatkan indeks bermusim. Inilah jawapan dia. So kita dapatkan indeks bermusim. Ataupun awak nak tulis short form, awak tulis IB saja pun boleh. IB, saya dah faham IB tu apa. So apa itu IB? IB adalah X bar. X bar bagi penggal yang terlibat ni. X bar didarabkan dengan faktor pembetulan. So 161.7771 darabkan dengan 1.0111. Sorry, bukan darab, bukan tambah, dah darab.
Okay, so ambil 4 titik perluan juga sama. 163.5728. Okay, 161.7771 darab 1.0111. Okay, 8. Okay, seterusnya. Seterusnya adalah 85.9715 darab 85.9715 darab 1.0111. Okay, so 86.925. Bunda akan betul-betul. Okay, so ini adalah jawapannya. Okay, sebenarnya kita boleh tambahkan. Ini adalah indeks bermusim yang kita nak kira tadi tu. Okay, so kita tambah sikit lagi dekat sini. Kalau dalam kotak ni dia minta hasil tambah IB, hasil tambah indeks bermusim semua sekali. So tambahkan 3.5728 tambah 81.0035 5077 tambah 86.9258. Okay, so 400.0098. So ini adalah jumlah hasil tambah apa ni, indeks bermusim. Okey, so kita dah baru menjawab soalan yang kedua ni. Dapatkan indeks bermusim. Baru dapatkan indeks bermusim. Dah boleh ramalkan ke belum? Belum lagi beramal. Ada lagi banyak lagi kita nak kira. Okey, so cuba mahirkan lagi yang ini. Okey, so ambil balik tadi latihan, cuba try balik latihan pengukuhan soalan nombor 2 ni tadi. Okey, gunakan teknik yang sama. Okey, so cuba kita dapatkan. Okey, so ada berapa banyak ni? Kalau untuk soalan contoh yang tadi kita buat. Okay, latihan pengukuhan 2 ni kita penggal tadi penggalkan. So sekarang yang paling kiri adalah apa? Hari. Paling kiri hari kan. So sebelah sini adalah hari. Okey, sebelah dia adalah pemulihan ubah yang seterusnya. Paling banyak-banyak ni pemulihan ubah seterusnya apa? Masa. So kita masa kita ada apa? Kita ada pagi, petang, malam. Okey, so kita akan bagikan kepada 3. Kita ada pagi, petang dan malam. Cukup sampai sini je. Okey, so gariskan. Okey. So pemulihan ubah dia apa? Okey, so hari pemulihan ubahnya adalah apa, masa. So kita ada masa ada berapa banyak? Kita ada 4 masa kan. Kita ada pagi, kita ada petang dan kita ada malam. Okey, so harinya so kita tengok ni. Hari ada hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. So hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, gariskan. Okey, variasi. So ni kita nak tulis nilai dalam ni adalah nilai variasi. Okey, so kita tengok variasi yang pertama adalah masa petang pada hari yang pertama. Petang hari yang pertama 46. Okey, so petang hari yang pertama. So start daripada petang hari pertama 46.1538. 538. Okey. Kemudian variasi seterusnya adalah pada malam hari yang pertama. Malam hari yang pertama 106. So malam hari yang pertama 106.5217. 5217. Okey, so cuba penuhkan ni. Okay, so ni adalah variasi yang dah siap. Awak boleh stopkan video ni untuk tengok nilai sebenar dia, nilai yang sepatutnya. Okay, so ni nilai yang saya dapat.
Okey, kemudian macam biasalah kita dapatkan dia punya hasil tambah, dapatkan dia punya X bar, guna faktor pembetulan. Okey, so hasil tambah, apa yang kita perlu tambahkan? Tambahkan semua sekali variasi di dalam pagi ni, pada masa pagi ni. Okey, so tambahkan 147.8571. Okey, seterusnya kita tengok dia punya hasil tambah masa tadi ni yang saya dapat. Limit 90.246 239.9097. Dia ambil 4 titik puluhan 409.40664. Okey, kemudian kita dapatkan dia punya purata dia X bar. Okey, dapatkan dia punya X bar. Okey, so X bar yang pertama ni 590.246 bahagikan dengan berapa? Tengok pada masa pagi ni ada berapa banyak variasi? 1, 2, 3, 4. So kita bahagikan dengan 4. Okey, so 147.5615. Okey, yang seterusnya 239.9097 bahagikan dengan berapa banyak variasi? 1, 2, 3, 4, 5. Bahagikan dengan 5. Okey, so sama dengan ambil 4 titik puluhan 47.9819. Okey, kemudian yang seterusnya okey, 419.4064 bahagikan dengan berapa banyak variasi? 1, 2, 3, 4. Bahagikan dengan 4. 104.8516. Okey, so ni hasil ni adalah dia punya purata. Kemudian dapatkan pembetulan. Pembetulan adalah nilai sebenar, nilai jumlah okey dibahagikan dengan nilai sebenar. Okey, so nilai sebenar dia apa? Nilai sebenarnya adalah hasil tambah X bar. Okey, tambahkan satu sekali. Okey, so hasil tambah X bar sama dengan 300.395. Okey, so nilai jumlah dia apa? Nilai jumlah adalah 100 bagi setiap masa ni. So masa kita ada berapa? Ada 3 kan? So 100 tambah 100 tambah 100. So 300 bahagikan dengan okey, so nilai ni nilai hasil tambah X bar, so 300.395. Okey, so bahagikan 300 bagi 300.395. So kita dapat okey, so ambil 4 titik puluhan 0.9986. 6 selepas 6 adalah 8. So gunakan 8 tu 87. 0.9987. Okey. Okey, kemudian dah dapat dia punya faktor pembetulan dan kita dapatkan dia punya indeks bermusim IB. Okey, so IB adalah X bar didarabkan dengan faktor pembetulan 147.5615 darabkan dengan 0.9987. 147.3697. Okey. Okey, so dapatkan semua sekali. Okey, so ni nilai yang kita dapat 147.3697. Kemudian indeks bermusim bagi masa yang ke petang adalah 47.995. Lagi 104.71553. Okey, so kita dah menjawab soalan yang kedua. Okey. Okey, tapi kita ada anak-anak dia lain. Okey, so kita tengok contoh ni balik Tengok contoh ni balik. Okey, terangkan maksud indeks untuk penggal. Okey, so dia minta kita terangkan maksud indeks penggal kedua dan ketiga. Okey, so kita tengok balik tadi contoh. Ni tadi soalan contoh tadi kan. Okey, tahun penggal ni. Okey, so nilai variasi. So ini adalah indeks bermusim dia. Okey, dia minta soalan C. Ni soalan C ni tidak semua, kadang-kadang dia minta, kadang dia tak minta. Kalau tak minta tak payahlah tiba-tiba nak buat pula soalan ni, tak payah. Kalau dia minta baru awak jawab. So dia minta terangkan maksud indeks maksud indeks untuk penggal kedua dan ketiga. Indeks yang dia masukkan yang mana? Ni nilai IB yang awak dapat. Okey, so terangkan maksud indeks untuk penggal kedua. So tengok penggal yang kedua indeks kita adalah 81.0035. Kemudian indeks yang terangkan maksud indeks yang ketiga 68.5077. Okey, so kita nak menerangkan indeks ni. Okey, ayat yang perlu kita tulis adalah okey, terangkan indeks yang kedua dulu. Okey, so indeks okey bermusim
untuk penggal kedua ialah, okey, so tadi jawab soalan ni, terangkan masuk indeks untuk penggal kedua dan ketiga. Okey, indeks bermusim untuk penggal kedua ialah, okey, so jawapan kita seterusnya adalah sama ada di bawah, jawapannya adalah sama ada di bawah arah aliran, okey, ataupun di atas arah aliran. Okey, so kita nak tahu di atas ataupun di bawah. Okey, kita tengok indeks bermusim untuk penggal yang kedua. Okey, penggal yang kedua indeks bermusim ni adalah 81.0035. Okey, macam mana kita nak tahu di atas ataupun di bawah? Sepatutnya arah aliran kita bagi indeks bermusim ni semuanya nilai dia sepatutnya 100. Kalau nilai yang kurang daripada 100, okey, kurang daripada 100, so kita akan sebut nilai indeks bermusim dia adalah berada di bawah arah aliran. Kalau nilai indeks bermusim dia kurang daripada 100. Okey. So kalau nilai indeks, okey, kalau nilai indeks bermusim yang kita dapat ni lebih daripada 100, contoh macam ni, indeks bermusim bagi penggal yang pertama 163.5728 ni menunjukkan bahawa indeks bermusim dia berada di atas arah aliran. Okey, so kita nak cakap di atas ataupun di bawah aliran, mesti kita sebut dia punya percentage dia. Okey, peratusan dia. Berapa peratus di bawah arah aliran, berapa peratus di atas arah aliran. Okey, so macam mana kita nak tahu dia punya nilai peratus? Okey, so nilai yang didapati ni kita akan tolakkan dengan 100. Okey, so contoh bagi penggal yang kedua ni 81.0035, so kita tolakkan. Okey, so kita tolakkan, contohlah kat mana, so 100 tolak dengan 81.0035, so kita akan dapat 81.0035. So kita dapat 18.9965. So jadi indeks bermusim untuk penggal kedua ialah 18.9965% di bawah ataupun di atas aliran. Tengok 81 kurang daripada 100. Jadi 18.9965% di bawah arah aliran ataupun di bawah nilai trend. Okey? Boleh? Okey, kemudian soalan yang dia minta dua kan? Dia minta yang pertama adalah penggal kedua, kemudian dia minta juga penggal yang ketiga. So, indeks ayat yang sama. Okey, indeks bermusim, okey, untuk penggal ketiga ialah, okey, so kita tengok penggal yang ketiga, nilai IB dia adalah 68.5077. So dia berada di bawah arah aliran. So dia berada di bawah arah aliran sebanyak berapa peratus? So 100 tolak 68.5077 sama dengan so 31.4923. Jadi indeks bermusim untuk penggal ketiga ialah 31.4923% di bawah ataupun di atas arah aliran. Okey, nak sebut pun berbelit juga di bawah trend ke di atas trend? 68 kurang daripada 100. Jadi dia berada di bawah trend ataupun bahasa Melayu dia di bawah arah aliran. Okey. Soalan untuk ni, terangkan masuk indeks ni kadang-kadang ditanya dan kadang-kadang tidak ditanya. Kalau tak payah tidak ditanya tu tak payah gatal-gatal menjawab. Tapi kalau ditanya kena jawab. Okey, boleh? Okey. Seterusnya soalan yang terakhir, soalan D. Barulah dia minta ni soalan D ni dia minta apa? Ni tengok masih contoh lagi dia minta apa ni? Ramalkan bilangan kemalangan yang akan dilaporkan di pejabat polis pada penggal kedua tahun 2014. Baru dia minta ramalkan. Okey, so bila dia minta ramalan baru kita akan gunakan rumus yang awal tadi, rumus-rumus ramalan. Nampak tak? Tadi kita dah buat kaedah perata bergerak, kita dah buat indeks bermusim dan sekarang baru kita nak buat ramalan. So kita akan menggunakan ketiga rumus ni. Okey, so salin balik rumus-rumus ni. Okey, so yang pertama kita perlu dapatkan TVV dulu.
Okay, TVV apa? Trend variation value. Okay, so rumus TVV adalah, tengok balik dalam rumus ni, TL tolak T1 bahagi dengan N tolak 1. Okay, so TL tolak T1 bahagikan dengan N tolak 1. Okay, so TL ini apa? Okay, TL apa? TL adalah the last trend. The last trend. Okay, dia adalah nilai trend yang terakhir. Okay, nilai trend terakhir. Okay, masa tu nilai trend terakhir, kita tengok balik pada kaedah purata bergerak. Okay, purata bergerak yang kita dapat tadi, jadual ni. Okay, so nilai trend terakhir TL adalah ni, trend yang paling last. Ini kan T kita kan. T kita adalah purata bergerak berpusat kan, bukan purata bergerak. Okay, purata bergerak berpusat. So TL kita adalah 46.375. So ini adalah kita punya TL, trend yang terakhir TL. Okay, kemudian T1. T1 adalah, okay, so T1 adalah trend yang pertama. Nilai trend yang pertama. Okay, so tengok balik dalam jadual purata bergerak ni. Okay, TL adalah yang paling last. T1 adalah nilai trend yang pertama. Trend terakhir ditolakkan dengan trend yang pertama. Kemudian kita bahagikan dengan N tolak 1. N bagi data ni, N bagi formula ni TVV, N adalah bilangan trend. N adalah bilangan trend. Apa maksud bilangan trend? Okay, so kita tengok balik dekat sini. Ada berapa banyak trend yang kita dapat? Ni 3 kan, trend yang kita dapat kan. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita salin balik rumus ni. Salin, kita tulis balik nilai dia. Okay, TL adalah trend yang terakhir, 46.375. So 46.375 tolak dengan trend yang pertama, iaitu 41.125. Okay, tolak 41.125 bahagikan dengan bilangan trend. Ada berapa banyak trend yang kita ada? Siji lorok 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 trend. So 8 tolak 1. Okay, so cuba kirakan TVV ni. Kalau guna kalkulator lama tu takut buat salah, kira satu-satu. Tolakkan dulu, hasil tolak dia baru bahagikan dengan 8 tolak 1 berapa? Bahagikan dengan 7. Okay, 46.375 tolak 41.125. Okay, bahagikan dengan 8 tolak 1 tu 7, bahagikan dengan 7. So 0.75. Okay, so 0.75. Okay, so ini adalah kita punya nilai TVV. Okay, so kita tengok balik rumus. Selepas je TVV, kita akan dapatkan PTV. Okay, nilai trend unjuran PTV. So rumus bagi PTV adalah, okay, TL tambah TVV darab dengan T. Okay, so TL masih lagi sama. TL adalah trend yang terakhir. Berapa trend terakhir tadi? 46.375. Tambahkan dengan TVV. TVV adalah nilai yang kita dapat ni, 0.75. Okay, so nilai T, ni special sikit. Okay, so nilai T ni adalah ikut ramalan yang dia minta. Okay, so nilai T, dia minta apa? Dia minta kita ramalkan bilangan kemalangan yang akan dilaporkan di Pejabat Polis Trafik pada penggal kedua tahun 2014. So kita cari dia punya T, kita cari dekat mana penggal kedua tahun 2014. Buka balik jadual purata bergerak ni. Okay, so kita nak buat ramalan pada tahun 2014. So kita tuliskan agak-agak, okay, pada 2014. So sama juga kita akan ada penggal pertama.